Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey kelas, minggu ni insya-Allah kita akan belajar tentang konsep insan bahagian 1. InsyaAllah dalam CTU 552 ni kita akan ada 3 bahagian lah berkenaan dengan konsep insan ni. Apa yang kita nak fahami tentang insan, ke mana hala tuju dia, tujuan hidup dia, hakikat kematian dia, kehidupan dan apa-apa yang berkaitan lah. Itu termasuklah daripada sudut Islam dan juga sudut agama-agama lain, contohnya Kristian, Hindu, Buddha dan lain-lain lah. Okey, jadi kita teruskan kepada apa hasil pembelajaran daripada kelas hari ini. Iaitu yang pertama, nanti kamu akan dapat menjelaskan kefahaman lah mengenai asal usul insan dan juga keinsanan. Dia ada beza kan antara insan dan juga keinsanan. Kalau insan ini adalah orang kan, kalau keinsanan ni adalah kemanusiaan, dia punya ciri-ciri, dia punya karakteristik, peranan dan sebagainya termasuk dalam keinsanan lah. Yang kedua, nanti kamu akan dapat jelaskan hakikat dan juga sifat insan. Apa yang sepatutnya kamu faham berkenaan dengan realiti insan itu sendiri dan juga sifat insan. Apa karakter seorang insan, apa peranan dia dekat atas muka bumi ni, adakah kehidupan dia tu adalah saja-saja, tidak bermakna dan sebagainya. Jadi kamu akan dapat tahulah. Yang ketiga pula, kamu akan dapat huraikan konsep insan sejahtera melalui perlembagaan insan JERI. JERI yang kita dah sebut pada minggu-minggu sebelumnya, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek lah. Kan ini adalah nama-nama lain dia lah, jasmani ataupun fizikal, emosi ataupun efektif, rohani ataupun spiritual, intelek ataupun kognitif. Ini adalah empat aspek yang akan kamu fahami daripada seorang insan yang sejahtera tu macam mana. Apa peranan seorang insan sejahtera tu, apa yang perlu kamu lakukan sebagai seorang insan sejahtera. Jadi kamu akan dapatlah konsep dia tu. Okey, kita teruskan kepada apa yang kita nak belajar pada minggu ini. Yang pertama kita akan fahamlah konsep insan ni daripada pelbagai latar belakang, pelbagai kepercayaan kan. Contohnya ada tradisi barat, macam mana barat menganggap insan tu, macam mana barat memandang keinsanan kan. Kita juga akan belajar melalui budaya-budaya lain ataupun agama-agama lain kan. Ada tradisi Hindu, Buddha, Konfusius kan. Nanti kita tahulah macam mana diorang menganggap insan dan juga keinsanan ni, macam mana konsep kehidupan, macam mana konsep kematian daripada pelbagai latar belakang ni lah. Dan kita akan terus memahami daripada sudut tradisi Islam sendiri, macam mana Islam memandang insan dan juga keinsanan. Dan juga kita akan memahami pembinaan insan sejahtera tadi melalui JERI ni lah kan, aspek JERI, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey, sebagai pengenalan, ada 2 perkara, iaitu kita akan mengetahui tentang potensi insan. Apa tu dia punya kemampuan, ability dia punya potensi lah, apa yang dia boleh lakukan kan. Untuk apa kita tahu tentang potensi insan ni? Supaya kita dapat bentuk jiwa melalui konsep insan. Maksudnya apa yang manusia mampu lakukan, apa yang manusia perlu lakukan melalui potensi yang telah diberikan kepada diri mereka. Dan juga ada juga kajian peranan insan. Kan peranan insan ni berbeza dengan potensi insan. Potensi itu apa yang manusia lakukan? Manusia boleh lakukan apa sahaja, tapi adakah dia termasuk dalam peranan insan? Kita kena pastikan dia juga. Jadi kenapa kita nak kaji peranan insan ni? Supaya dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kalau kita tengok potensi insan sahaja, manusia boleh makan, boleh tidur, boleh berjalan, tapi apabila tidak memahami peranan insan tu tadi, kesejahteraan dan juga kebahagiaan sebenar tu tak mampu dicapai. Jadi kita kena tahu tentang potensi insan juga dan juga peranan insan juga. Dia adalah 2 perkara yang berbeza. Okay, kita teruskan kepada kandungan untuk minggu ini. Yang pertama kita akan tahu tentang asal usul insan. Insan tu datang daripada mana? Kan kamu sekarang dah masuk universiti dah, jadi kamu dah biasa dah daripada sebelum pada ni. Banyak sangat teori tentang mana insan ni datang. Dia adalah datang daripada mana? Dia macam ada yang teori-teori yang manusia ni datang daripada haiwan dan
berevolusi dan sebagainya. Jadi ada juga asal usul insan yang datang daripada barat, macam mana mereka datangkan teori-teori dan juga hujah-hujahan tentang asal usul insan. Jadi kita akan tahulah. Yang pertama kita akan tahu daripada Islam itu sendiri macam mana asal usul insan, kejadian insan ni. Okey, yang kedua kita akan tahu tentang hakikat insan. Apa tu realiti seorang manusia? Apa yang manusia perlu lakukan dekat dalam kehidupan dia? Peranan dia, dia punya apa? Dia punya diri dia tu nak bawa ke mana, matlamat hidup dia itu termasuk dalam hakikat insan. Yang ketiga kita akan tahu tentang pembinaan insan sejahtera. Kita dah cakap minggu-minggu sebelum pada ni kan, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dalam falsafah pendidikan Islam, semua adalah untuk membentuk insan yang sejahtera kan. Untuk dia sejahtera ini daripada konsep yang Jerry tadi lah. Dia seimbang, dia balance kan, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey, jadi dalam pembinaan insan sejahtera ni ada 3 perkara, iaitu konsep insan sejahtera itu sendiri. Apa konsep dia? Dan juga ada kedudukan manusia dalam pandangan Al-Quran. Macam mana Al-Quran itu memandang seorang manusia ni, memuliakan seorang manusia. Jadi kita akan tahulah. Dan juga cabaran untuk membina seorang insan sejahtera ini, dia akan melalui fasa-fasa ataupun cabaran-cabaran tertentulah kan, sebab manusia ni dia ada diri dia dan dia ada nafsu untuk dia ikut, dan juga ada juga godaan syaitan untuk dia tidak memahami diri dia yang dimatlamatkan untuk sesuatu perkara kebaikan, contohnya macam tu. Jadi ada cabaran-cabaran pembinaan insan sejahtera. Kemungkinan ada setengah orang dia memahami insan sejahtera ni, tapi sebahagian lain tidak memahami. Jadi itu antara cabaran-cabaran lah untuk membina insan sejahtera. Nanti kamu akan tahulah dekat dalam topik konsep insan ini, insya-Allah. Okay, kita terus kepada yang pertama lah, untuk kita bermula dengan asal unsur insan dulu. Okey, melalui tamadun barat lah, mereka memberi maksud insan ni, kalau mengikut kepada falsafah klasik ataupun Yunani, Aristotle dia mengatakan man is a rational being, man is a rational animal. Okay. Maksudnya Aristotle ni dia mengatakan bahawa manusia ni adalah satu haiwan tetapi mempunyai akal. Itu bagi pandangan dia. Jadi yang membezakan antara manusia dengan haiwan yang lain adalah dia punya corak pemikiran ataupun rasional dia, otak dia. Okay. Jadi manusia lah satu-satunya makhluk Tuhan yang tergolong dalam haiwan bagi Yunani ini, tetapi dia mempunyai perbezaan yang ketara, iaitu akal. Okey, jadi dia adalah rational being atau rational animal. Okey, itu adalah falsafah klasik lah daripada Yunani, maksudnya tidak ada perkembangan apa semua lagi. Jadi itulah yang dia pandang kepada konsep ataupun maksud insan itu sendiri. Okey, ada juga falsafah zaman pertengahan, konsep manusia itu sebagai makhluk Tuhan, harus patuh kepada hukum Tuhan. Waktu ini orang semua lebih kepada keagamaan lah. Jadi dia menganggap bahawa manusia ini adalah satu makhluk yang dicipta untuk mematuhi kepada hukum Tuhan. Itu adalah zaman pertengahan lah. Lepas itu datang selepasnya falsafah zaman moden, kan. Falsafah zaman moden pula berpendapat bahawa manusia berteraskan emosi dan kehendak ataupun kemahuan diri. Waktu ini manusia dah jumpa pelbagai kemajuan ataupun keseronokan dalam hidup, ataupun dia dah menjumpai pelbagai teori-teori kehidupan. Jadi dia menganggap bahawa manusia ini adalah ketua, raja, adalah satu golongan yang akan boleh memonopoli kehidupan ini, dan mereka mempunyai kehendak, kemahuan kan, untuk mencapai kemajuan, kemodenan dan sebagainya. Itu adalah falsafah moden lah. Jadi semuanya adalah berteraskan kepada kehendak dan juga kemahuan manusia semata-mata. Okay? Jadi semua orang boleh buat apa yang mereka mahu, boleh pergi kepada apa yang mereka perlukan, berteraskan kepada emosi dia, keinginan manusia itu sendiri. Itu kita panggil dia willpower lah. Itu bagi falsafah moden. Okey, datang pula selepasnya falsafah pasca moden, kan, Jean Paul, dia kata manusia ini dilahirkan tanpa apa-apa panduan hidup. Dah sampai macam tu pula. Kalau tadi moden itu dia mengatakan bahawa manusia itu dia berhak untuk buat apa saja, dia mempunyai kuasa untuk melakukan apa saja berteraskan kehendak dia. Tapi apabila datangnya pasca moden, dia mengatakan bahawa manusia ini tidak ada panduan hidup. Kan? Dia dilahirkan tanpa apa-apa matlamat.
Macam tu. Jadi itu adalah pasca moden lah. Ini adalah menurut barat. Kita terus kepada fahaman Islam. Apa yang dikatakan oleh Islam itu tentang insan itu sendiri, manusia itu sendiri. Jadi bagi Islam, perkataan insan ini berasal dari kata al-ins yang disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebutlah tentang insan, tentang al-ins kan, al-insan kan. Juga dia disebut sebagai kalimah an-nas kan, dalam surah an-nas disebutkan juga sebagai an-nas. Jadi dia asal perkataan itu adalah daripada perkataan nasya yansa, bermaksud apa? Lupa. Jadi manusia ini dia disanadkan kepada perkara yang dinamakan lupa lah. Dia datang daripada perkataan kata akar yang bermaksud lupa. Nasya yansa tu dalam bahasa Arab adalah lupa. Insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmonis, lemah lembut, berperi, kemanusiaan. Jadi daripada sudut bahasa tadi bermaksud lupa. Kalau dalam istilahnya adalah insan tu adalah harmonis, lemah lembut, berperi, kemanusiaan. Itu adalah maksud daripada segi istilah. Kata insan ini digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk pada manusia dengan jiwa dan raganya. Jadi dalam Al-Quran apabila disebutkan insan ataupun an-nas ataupun al-insan kan, dia tidak menceritakan fizikal sahaja. Dia tidak cerita tentang jasmani sahaja semata-mata, tubuh badan sahaja. Tapi sebenarnya dia bercerita tentang luaran dan juga dalaman dia, iaitu jiwa dia, diri dia, kan, fikiran dia. Maknanya apabila disebut al-insan itu, dia adalah keseluruhan, bersifat holistik, bersifat semua sekali, kan, daripada segi dalaman dan juga luaran. Jadi yang seterusnya, Islam juga menganggap bahawa insan ini mempunyai keupayaan untuk berfikir. Kan dia sama macam yang tadi dalam falsafah Yunani, dia menganggap bahawa manusia ini dibezakan dengan dia punya rasional atau pemikiran. Jadi Islam ini pun dia mengangkat martabat manusia ini dengan keupayaan mereka untuk berfikir. Jadi manusia ini dia boleh berfikir, dia boleh mengelolakan kehidupan dia melalui akal yang telah diberikan oleh Allah. Itu adalah fahaman Islam tentang insan. Kita terus kepada yang kedua, iaitu hakikat insan. Apa tu hakikat insan lah kita nak tahu. Jadi ini adalah kejadian insan menurut Islam. Dia ada dia punya fasa-fasa dia. Ini kita tengok daripada ayat Al-Quran lah sendiri. Maksudnya dalam Al-Quran disebutkan secara spesifik, secara terperinci begini. Jadi proses-prosesnya adalah berasal daripada nutfah. Tengok daripada graf tu lah, nutfah yang pertama, dan dia pergi kepada alaqah, dan dia pergi kepada mudghah, dan dia pergi kepada izam, iaitu tulang, dan dia pergi kepada laham dan juga nafkhur ruh. Apa benda semua benda ni kan tak biasa dengar kan. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Al-Quran tentang kejadian manusia, proses kejadian manusia tu. Yang atas tu kita tengok ada Nabi Adam, khalifah di muka bumi. Itu adalah kepercayaan yang kita peganglah dalam Islam, bahawa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Apa tu khalifah? Adalah pentadbir di muka bumi. Jadi kita sebagai cucu cicit kepada keturunan Nabi Adam kan. Jadi kita pun adalah khalifah di atas muka bumi ini untuk memelihara bumi ini, untuk mengelola, untuk mentadbir bumi inilah sebagai khalifah. Kita pergi kepada yang proses tadi. Yang pertama nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu adalah satu proses bermula selepas persenyawaan. Maksudnya percantuman sel sperma dan ovum itu apabila berlakunya persenyawaan, itu kita panggil dia sebagai nutfah. Kejadian itu, proses itu kita panggil dia sebagai nutfah. Dan kedua adalah alaqah. Alaqah ini apabila sperma dan ovum itu bersenyawa dan dia membentuk nutfah, dan akhirnya dia berkembang menjadi alaqah. Jadi itu adalah sel yang sudah disenyawakan dan akan tertanam di dinding rahim orang perempuan. Itu adalah kita namakan sebagai alaqah. Kita tengok dia punya proses yang Allah jelaskan. Dia spesifik lah. Ada nutfah, ada alaqah. Dan ketiga adalah mudghah.
Okay. Mudghah ni adalah darah beku bertukar menjadi seketul daging. Tadi itu adalah persenyawaan sahaja dan dia membentuk sel dan akhirnya bertukar menjadi seketul daging, otak, saraf tunjang dan anggota lain mulai terbina beserta sistem pernafasan dan degupan jantung. Itu adalah mudghah. Okey, dia sudah membentuk kejadian seorang manusia lah. Okey. Itu adalah mudghah yang proses manusia yang ketiga. Okay. Kita terus kepada izam dan juga laham. Apa tu? Izam tadi kita tengok dia adalah tulang. Kan? Laham itu adalah daging. Okay. Jadi proses keempat ini adalah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Dia membentuk tulang, sebelum membentuk otot-otot dia membentuk tulang dulu. Dan apabila tulang-tulang tu telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Maksudnya apabila dah ada tulang, otot pun akan membungkuslah rangka tu, lepas tu darah pun mengalir. Itulah yang kejadian baby lah. Kita tengok baby dia terbentuk kan, ada tulang dulu, ada otot, lepas tu ada kulit semua kan. Jadi darah mulai mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Itu adalah proses izam dan juga laham. Okey, jadi berlaku penyempurnaan organ ketika inilah dia tulang dan juga daging. Dan yang terakhir adalah nafkhur ruh. Nafkhur ruh ini apabila dah terbentuknya kejadian manusia itu secara jisminya, secara jasmaninya, maka ditiupkan roh kepadanya untuk diberikan kehidupan kepada insan tersebut kan, bayi tersebut. Cantik sangat kejadian manusia yang disebut dalam Al-Quran ini, peringkat demi peringkat dijelaskan satu demi satu. Itu adalah kejadian insan menurut Islam. Jadi kita percaya bahawa insan itu adalah satu kejadian yang berasal daripada persenyawaan antara sel antara sperma dan juga ovum dan membentuk sel dan akhirnya membentuk seorang manusia. Kita terus kepada kejadian insan menurut sains pula. Okay, kita tengok kan, tadi kita tengok dalam Al-Quran sebut satu-satu tau. Jadi daripada sudut sains pun dia membuktikan perkara tersebut. Inilah yang kita namakan mukjizat Al-Quran. Telah disebut tentang perkara itu dan dibuktikan secara sains. Ini adalah kejadian insan menurut sains lah. Yang pertama, ada percantuman antara sperma lelaki dan juga ovum perempuan, akhirnya menghasilkan zigot dan juga embrio, lepas tu fetus dan juga bayi. Ini adalah proses-proses tadi tu. Okay, kita ada tadi nutfah kan, nutfah itu persenyawaan dan akhirnya membentuk sel tadi kan, zigot tu kan. Lepas tu dia membentuk tulang kan, tadi ada alaqah, ada mudghah, ada izam dan juga laham tu kan. Ini adalah proses-proses dia sama macam yang ditemui daripada teori sains pembentukan manusia. Okay? Jadi telah disebut dalam Al-Quran dan akhirnya yang bawah sekali bayi itu yang telah ditiupkan roh kepadanya, diberikan kehidupan yang macam kita tengok tadi dalam Islam adalah nafkhur ruh kan. Okey, kita terus kepada matlamat penciptaan insan. Kita dah tahu dah kejadian manusia tadi macam mana dia punya pembentukan dan sebagainya. Jadi matlamat penciptaan insan pula. Daripada sudut pandangan Islam, insan ini adalah seorang hamba dan juga khalifah. Tadi Ustazah dah sebut tentang khalifah. Adam itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia sebagai hamba dan juga khalifah ini disebut dua kali. Satu dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan juga surah Al-Baqarah ayat 30. Disebut dalam Az-Zariyat dan Al-Baqarah ini berkenaan peranan itu hamba dan juga khalifah. Okey, dan peranan hamba Allah itu apa? Patuh segala suruhan yang telah diberikan oleh Allah dan juga ditinggalkan segala larangan Allah dan juga beribadah hanya kepada Allah. Itu adalah peranan hamba. Jadi manusia ini dia bukan sekadar hamba, dia adalah seorang khalifah juga, iaitu pentadbir bumi. Jadi peranan dia apa sebagai khalifah itu? Yang pertama, memakmurkan bumi. Yang kedua, menjaga agama, masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah peranan khalifah. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Mengajar kepada kebaikan dan menghalang daripada berlakunya kemungkaran. Itu adalah peranan khalifah lah. Khalifah di samping menjadi seorang hamba kepada Tuhan, manusia juga menjadi khalifah kepada muka bumi ini. Okay, jadi Tuhan mengajar kita untuk tidaklah
beribadat secara formal tu kan, macam solat, zikir semata-mata. Tapi sebenarnya Tuhan meminta kita untuk memakmurkan bumi ini dengan kecemerlangan, menjaga agama, menjaga masyarakat, menjaga kesejahteraan. Itu adalah peranan kita sebagai khalifah, supaya kebaikan itu terus berterusan dan juga keburukan dapat dihapuskan. Itu adalah matlamat penciptaan insan daripada sudut pandangan Islam. Okay, kita terus kepada matlamat penciptaan insan daripada sudut pandangan agama Kristian. Kita nak faham juga, tadi kita dah faham ilmu Islam, kita nak faham juga daripada sudut Kristian macam mana. Yang pertama, tujuan penciptaan manusia mengikut Kristian adalah memenuhi bumi dan mengelola seluruh alat penciptaan. Kan? Ini lebih kurang kan, kita tengok tadi macam tak lari jauh lah daripada apa yang difahami dekat dalam Islam tadi. Jadi kita melihat pandangan ini bahawa agama Kristian juga mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada manusia itu memahami peranan dia untuk mengelola seluruh alam ini, mentadbir alam ini dengan baik. Okey, yang kedua kita kena faham dalam agama Kristian ini dia ada satu kepercayaan yang dipanggil inherited sins ataupun dosa warisan. Dosa warisan ini datang dari mana? Dia adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Kalaulah dalam agama Islam kita biasa dengar yang Adam itu dia terpedaya dengan syaitan dan akhirnya dia makan daripada buah terlarang di syurga dan akhirnya mencampakkan dia di bumi. Itu adalah kepercayaan dalam Islam kan. Tapi Islam itu mengajarkan Nabi Adam ini adalah dia bertaubat dan sebagainya kan. Tapi kalau dalam agama Kristian dia menganggap dosa itu menjadi warisan kepada zuriat-zuriat Adam ini. Dia menganggap bahawa manusia itu keseluruhannya menanggung dosa tersebut. Jadi macam mana nak menjadikan manusia ini bersih semula? Kita tengok kepada poin ketiga, jiwa manusia adalah bersih suci sehinggalah berlakunya dosa warisan tadi. Dia kata Nabi Adam itu suci pada asalnya, tapi apabila dia melakukan dosa tersebut, dia meletakkan manusia berada dalam kematian yang tidak baik. Maksudnya manusia ini disebabkan warisan dosa itu, dia perlu bersihkan diri dia daripada dosa yang dibuat oleh Nabi Adam, daripada Adam tu. Dia berpendapat macam itulah. Jadi itu adalah dosa warisan yang perlu dibersihkan oleh seluruh umat manusia. Okey, kita tengok yang sebelahnya adalah petikanlah daripada Genesis. Kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Okey, jadi inilah yang dikatakan dosa warisan disebabkan oleh dia memakan buah pohon tu. Kan kalau dalam versi Islam kita faham bahawa Nabi Adam dia digoda oleh syaitan, sama digoda dengan isterinya kan. Isterinya tu pun digoda oleh syaitan untuk makan daripada buah tersebut. Dan apabila telah makan, maka Allah letakkan mereka di bumi dan akhirnya mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam agama Kristian, dia menganggap bahawa dosa itu menyebabkan keseluruhan umat manusia menanggung dosa warisan yang telah dilakukan akibat terpedaya dengan godaan isteri. Godaan kalau mereka percaya ada Eve kan, kita Hawa kan, isteri kepada Nabi Adam kan. Kalau mereka percaya bahawa Adam ini terpedaya dengan isterinya dan akhirnya makan daripada buah tersebut dan akhirnya mendapat dosa warisan kepada keseluruhan umat manusia. Itu adalah pandangan agama Kristian. Jadi untuk menghilangkan dosa warisan ini, manusia perlu berlaku baik, melakukan kebaikan, menghapuskan diri daripada perkara-perkara keburukan, barulah dia dapat terbebas daripada dosa warisan tersebut. Jadi kita faham bahawa agama Kristian pun mengajak kepada kebaikan, tapi melalui kepercayaan mereka yang inilah. Okey, kita terus kepada penciptaan insan daripada sudut pandangan agama Hindu pula.
Bagi agama Hindu, manusia ini hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan. Itu yang dipanggil arta dan kama lah. Manusia tu dia cari kemewahan, dia cari keseronokan, dia cari kehidupan dia. Okey, tapi yang kedua tu pula, manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab ataupun dharma. Dia dipanggil dharma lah. Dharma ini adalah dia punya peranan. Tadi kita bercakap tentang peranan insan daripada sudut Islam, ada khalifah kan, dan juga hamba kan. Tapi kalau dalam agama Hindu, dia peranan dia dipanggil dharma, kan, duty or obligation ni lah. Jadi mereka menganggap sekiranya manusia itu tidak melaksanakan tanggungjawab mereka, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan dunia, iaitu dipanggil samsara. Seolah-olahnya manusia ini apabila dia dilahirkan, dia akan mengejar kemewahan, mengejar keseronokan, dan mereka perkara itu membuatkan mereka berada dalam samsara lah, dalam keadaan kesengsaraan dunia, kan. Sampailah dia sampai kepada satu tahap dia memahami konsep kehidupan mereka, memahami peranan mereka di atas muka bumi ini, iaitu dharma tadi, akan melepaskan mereka daripada kesengsaraan dunia tersebut yang dipanggil samsara. Okey, jadi matlamat kehidupan manusia ini menurut ajaran Hindu adalah mencapai moksha. Moksha ini adalah kesempurnaan, adalah pembebasan daripada samsara. Kan, dia hilang daripada kesengsaraan dunia, akhirnya sampai kepada matlamat sebenar ke penciptaan insan tu. Okey, jadi kesempurnaan atau moksha ini hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini, kerana mereka akan hidup lagi akan datang, iaitu reincarnation lah. Okey, mereka percaya kepada kehidupan yang berulang. Maksudnya mereka akan buat baik supaya apabila mereka dimatikan, mereka akan hidup semula dalam keadaan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Itu adalah moksha lah. Dia kena buat baik, lepas tu mereka akan lahir tu dengan keadaan baik. Itulah sampai kepada tahap moksha tersebut. Jadi mereka memang menggalakkan kebaikan, sama macam Kristian tadi perlu buat baik untuk elakkan daripada dosa warisan. Hindu pun sama, perlu buat baik supaya mereka dilahirkan semula dalam keadaan baik. Okay, dan seterusnya agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia. Dia apa sifat ketuhanan? Sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Jadi manusia itu boleh sampai kepada sifat ketuhanan, iaitu tidak musnah, tidak mati selama-lamanya. Moksha itu dia adalah satu kesempurnaan, satu kira macam cycle kehidupan tu dah berakhir apabila dia dilahirkan dalam keadaan baik juga, lepas tu dia dimatikan lagi, lepas tu dia lahir lagi dalam keadaan baik juga. Jadi hanya kebaikan sahajalah yang membuatkan penganut agama Hindu ini, bagi mereka mengikut kepercayaan mereka, mencapai sifat ketuhanan itu. Jadi manusia itu boleh sampai kepada tahap ketuhanan itu. Dia menekankan perkara itu supaya manusia ini tidak mati ataupun tidak musnah, dia bersifat abadi. Itu adalah matlamat penciptaan Islam. Jadi fokus ni adalah kita nampak setiap agama itu menekankan kebaikan dalam hidup mereka. Kita terus kepada pandangan agama Buddha pula. Jadi manusia pada pandangan agama Buddha ini hidup berasaskan karma atau ketentuan. Biasa dengarkan karma, buat baik dapat baik kan, buat jahat dapat jahat kan. Okey, dan dia adalah berasaskan dia hidup berasaskan karma dan juga ketentuan lah. Jadi bagaimanapun ketentuan ini tidak dianggap sebagai preordained fate atau ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Maknanya dia bukanlah satu benda yang telah ditetapkan. Maksudnya sama ada orang tu bahagia ataupun sengsara adalah penentuan daripada diri dia sendiri. Jadi karma ini merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Apabila orang mahukan kebaikan, dia perlu melakukan kebaikan. Kalau orang tu dia buat perkara yang buruk, dia akan dapat perkara buruk. Itu adalah pandangan agama Buddha lah. Dia tidak ada predestin lah. Maksudnya dia tidak ditetapkan, dia tidak ditentukan pada awalnya. Melainkan orang itulah yang akan membuatkan sama ada benda tu baik ataupun kalau dia buat perkara buruk, dia akan dapatlah perkara
buruk. Itu adalah pandangan agama Buddha lah. Jadi matlamat kehidupan manusia bagi agama Buddha adalah untuk mencapai nirvana. Apa itu nirvana? Iaitu tercapainya satu kebahagiaan baik, kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan juga kebencian. Jadi nirvana ni adalah satu tahapan. Kalau dalam Hindu tadi dia ada moksha, kan, menyebabkan manusia itu keluar daripada samsara, kesengsaraan hidup. Kalau nirvana ini pun dia adalah satu tahap yang menyebabkan seorang itu apabila dia dah sampai kepada tahap nirvana ini, dia dah hilangkan diri dia daripada keinginan kepada dunia, dia dah sampai ke kebahagiaan yang memang dah tak ada penghujung dah, infinity lah kebahagiaan tersebut. Jadi dia akan hilangkan kebencian dalam diri manusia, hilangkan kebodohan, hilangkan perkara-perkara yang tidak baiklah dalam diri seorang manusia. Itu adalah pandangan agama Buddha. Okey, juga pandangan Konfusianisme. Konfusianisme ni dia berbentuk set idea-idea. Dia dah bukan bersifat wahyu agama lah. Dia macam orang berfikir, lepas tu dia membuatkan satu-satu teori-teori. Dia buat teori, dia buat gabungan idea, falsafah, dan dia bukan datang daripada wahyu agama lah. Kalau orang lain tadi kan Hindu, Buddha semua tu, Islam, dia menganggap benda tu datang daripada wahyu. Tapi kalau Konfusianisme ni dia adalah gabungan idea-idea yang dapat difikirkan tentang kebaikan-kebaikan dan akhirnya dikumpul-kumpulkan membentuk satu pandangan. Okey, jadi ajaran Konfusianisme ni menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewangan dan sifat kekerasan. Okey, jadi Konfusianisme apa? Dia menggalakkan kebaikan. Manusia yang agung itu dia ada penuh kasih sayang. Dia ada pergerakannya bebas daripada keburukan, penyelewengan, keras. Jadi manusia itu adalah balik kepada sifat dia yang sebenar, iaitu lemah lembut, berkasih sayang. Itu adalah pandangan Konfusianisme lah. Jadi manusia dianjurkan untuk mengikut prinsip-prinsip etika di dalam hidup. Jadi mereka menekankan untuk menjadi manusia agung ini perlu mengikut kepada prinsip-prinsip etika di dalam hidup. Itu adalah pandangan Konfusianisme. Okey, kita teruskan kepada hakikat keinsanan. Kita fahamlah. Ini kita pergi kepada Islam balik lah. Dari mana manusia datang? Ada 3 perkara untuk kita faham hakikat keinsanan ni. Dari mana manusia datang, untuk apa manusia diciptakan dan ke mana manusia itu akhirnya akan pergi. Okey, kita tengok. Yang pertama, dari mana manusia datang, Al-Quran dan Rasul untuk memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan ini. Seluruh manusia berasal dari Allah, dalam arti bahawa Allah yang menciptakan dan menghidupkan mereka dari asalnya tidak ada. Jadi manusia itu datang dari mana? Datang daripada Allah lah. Maksudnya Allah yang menciptakan mereka. Kan? Menghidupkan, tadi kan kita dah tahu daripada tak ada. Akhirnya berlaku persenyawaan dan akhirnya membentuk daging, membentuk segala macam sel semua dan akhirnya ditiupkan roh, jadilah satu kehidupan. Itulah kefahaman yang datang daripada Al-Quran dan dijelaskan oleh para Rasul kepada umatnya. Jadi untuk apa manusia diciptakan? Pergi kepada kedua kan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tadi kita dah tengok tadi ada peranan insan dekat dalam Islam ada 2, iaitu hamba dan juga khalifah. Okey, ayat yang pertama yang dalam surah Az-Zariyat itu adalah peranan sebagai hamba. Kan Allah kata manusia dan jin ni dicipta hanya untuk menyembah Allah. Dan yang kedua, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini adalah peranan manusia. Manusia itu dia tidak diciptakan sengaja-sengaja. Dia bukan sebab Tuhan nak main-main dengan kita, tak. Dia nak kita ni penciptaan kita ni membawa kepada kebenaran, kan? Membawa kepada kebahagiaan, kesejahteraan, kan? Kita membawa kehidupan ini kepada kebahagiaan hakiki. Itulah yang Tuhan minta daripada kita. Itu adalah tujuan penciptaan seorang manusia itu. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 hingga 39. Okey, dan itu adalah peranan kita. Peranan kita menjadi hamba Allah dan juga memakmurkan bumi ini, membawa kesejahteraan, kebahagiaan. Okey, itu adalah 2 tujuan untuk kita diciptakan. Dan akhirnya ke mana manusia ini akan pergi?
Okay. Kematian adalah satu yang pasti di dalam mana-mana kepercayaan. Semua kepercayaan dalam dunia ini dipercaya kepada kematian. Maknanya manusia itu akhirnya akan mati. Nanti saya akan ceritalah dalam kepercayaan-kepercayaan lain juga tentang kematian. Jadi dalam Islam, kematian adalah pintu yang memisahkan antara alam dunia dan akhirat yang merupakan tempat pembalasan di atas apa jua amalan semasa hidup di dunia. Dalam surah An-Nahl ayat 61. Jadi itu adalah kepercayaan dalam Islam. Dia percaya bahawa melalui kematian itu manusia akan dibangkitkan semula dan akan mendapat balasan kepada apa yang telah dilakukan oleh manusia tersebut di atas muka bumi ini. Okey, jadi itu adalah kepercayaan dalam Islam. Kita percaya benda itu. Jadi ke mana manusia akan pergi akhirnya? Mendapat balasan dengan apa yang dilakukan di atas muka bumi ini. Akhirnya sama ada dia apabila melakukan kebaikan, dia akan masuk ke syurga, dan apabila dia melakukan keburukan, dia akan masuk ke neraka. Jadi dia mempunyai pilihan. Manusia ini mempunyai pilihan. Semua yang dia dapat setelah kematian ditentukan ketika hidupnya. Okey? Itu adalah 3 perkara berkenaan dengan hakikat keinsanan. Kita teruskan kepada kematian lah. Tadi kita cakap bahawa setiap kepercayaan dia percaya kepada kematian. Dia percaya bahawa kematian ini adalah pintu kepada pembalasan yang mereka dapat apabila di dunia ini. Okay, jadi kematian daripada Kristian, dia menganggap bahawa dia adalah peralihan status hidup kepada status tidak hidup. Adalah seorang daripada hidup dan akhirnya dia mati. Itu adalah peralihan status lah. Jadi bagi orang Kristian, orang-orang yang meninggal bukan lagi jiwa yang hidup sebagaimana statusnya sejak ia tercipta, sebab ia sudah ditinggalkan oleh roh yang kembali kepada Tuhan, satu-satunya yang tidak pernah mati. Itu adalah dalam kepercayaan Kristian. Bagi mereka, apabila seseorang itu hidup dan dia mati, dia adalah telah kembali kepada Tuhan. Kan Tuhan jelah satu-satunya yang tidak mati, dan orang yang mati itu akan kembali kepada Tuhan itu. Itu adalah kepercayaan mereka lah. Okay, jadi dalam perjanjian baru pula, kematian paling sering muncul dalam konteks kebangkitan, bukan dalam konteks kebinasaan. Jadi bagi mereka dalam perjanjian baru ini, mereka ada perjanjian lama, mereka ada perjanjian baru. Dia macam apa, mereka punya kepercayaan itu berbeza dalam perjanjian lama dan juga baru lah. Dalam perjanjian baru, mereka menganggapkan kematian ini adalah berkonsepkan kebangkitan. Maksudnya apabila mereka mati, mereka akan bangkit, mereka akan akan kembali kepada Tuhan, akan kembali kepada roh yang bagi mereka tidak akan mati selama-lamanya, iaitu Tuhan. Okey, jadi dia adalah bersifat bangkit, bersifat keseronokan, bersifat kebahagiaan. Dia bukan dalam konsep kebinasaan. Dia bukan mati tu macam pengakhiran hidup, tidak. Bagi mereka dia adalah kebangkitan. Dia nak menuju kepada kebahagiaan sebenar, iaitu betul bertemu dengan Tuhannya. Itu adalah konsep kematian dalam Kristian. Konsep kematian dalam Hindu pula, dia adalah bagi orang Hindu, mereka percaya bahawa jiwa ataupun atman ini dia tidak akan mengalami kematian. Kan? Tadi kita dah cakap Hindu ini dia menekankan sifat ketuhanan dalam diri manusia. Kan? Jiwa ini, dalaman seorang manusia ini bagi orang Hindu dia tidak akan mati. Jadi kematian hanya akan berlaku kepada fizikal manusia sahaja. Kan mereka percaya kepada reincarnation, kan? Kehidupan semula, kan? Apabila orang tu buat baik dan dia orang akan hidup semula dalam keadaan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Okay? Jadi bagi mereka kematian itu hanya berlaku kepada fizikal sahaja. Diri ataupun atman itu, jiwa itu dia tidak mengalami kematian. Mereka akan hidup dan terus hidup dan terus hidup. Jadi jiwa seseorang akan sentiasa hidup dan merasai suka dan duka, bahagia dan derita akan terbabit dengan hukum karma. Jadi mereka akan dihidupkan semula dan mereka akan melalui proses yang sama dalam kehidupan dan akan bergantung kepada karma tersebut. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Okay, jadi kematian bukanlah bencana besar bagi mereka. Ia cuma perjalanan jiwa yang nanti akan menjelma semula di alam nyata dalam fizikal yang baru. Kan reincarnation lah tadi. Akan dikatakan dia mati dan dia hidup semula. Lepas tu dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya kalau mereka melakukan kebaikan. Kan? Dan mereka tertakluk juga kepada karma tadi. Buat baik dapat baik, buat tak baik akan dapat tak baik. Itu adalah Hindu lah punya kepercayaan tentang kematian. Kita terus kepada konsep kematian bagi Buddha. Buddha menganggap bahawa kematian dalam pandangan Buddhisme ni bukanlah akhir dari segalanya. Okay. Majoriti kepercayaan dia menganggap kematian ini bukan akhir. Dia ada
ada yang lebih baik daripada selepas kematian itulah. So kematian ini bererti putusnya seluruh ikatan yang mengikat kita terhadap keberadaan kita yang sekarang. Dia hanya terputus dengan kehidupan di dunia ini. Jadi dalam agama Buddha, kematian tidak dapat dipisahkan dari kelahiran, dan juga sebaliknya di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Itu adalah kepercayaan Buddha lah. Mereka menganggap bahawa apabila seseorang mati, dia tidak berakhir. Perjalanan dia tidak berakhir setakat situ. Dia cuma terputus dengan kehidupan nyata yang ada sekarang. Kan, dengan kehidupan dia sekarang, dengan keluarga dia sekarang, kan, kerjaya dia sekarang, dia hanya terputus sahaja. Kan. Jadi bagi mereka, setiap yang lahir akan mati, tapi mati itu bukan pengakhiran kepada kehidupan tersebut. Itu bagi orang Buddha lah. Kan tadi kita dah tahu tentang dia punya konsep nirvana tu kan, kebahagiaan dia tu, mencapai kepada kebahagiaan itu. Jadi bagi mereka kematian ini, yang mati adalah jasad sahaja, tapi kebaikan itu masih ada, diri itu masih ada, dan juga mereka semata-mata terputus sahaja dengan apa yang ada sekarang. Okey, kita terus kepada Konfusianisme. Okey, dia tidak pernah mengkaji sebarang perkara yang melibatkan kematian atau ilmu gaib lah. Konfusianisme ni dia lebih kepada satu golongan yang mengajak kepada kebaikan. Dia mengumpulkan teori-teori kebaikan, teori-teori nilai, perkara-perkara yang membuatkan manusia itu moral, kan, kesedaran sivik dan sebagainya. Jadi bagi Konfusianisme ni dia tidak ada sebarang perkara yang melibatkan kematian atau ilmu gaib lah. Shunzi ni merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Konfusianisme. Apa Shunzi ni? Seseorang yang mempunyai peribadi yang agung dan budiman. So, yang tadi kita dah cakapkan tentang konsep insan daripada Konfusianisme kan. Dia matlamat dia untuk menjadi manusia agung je. Jadi manusia agung ini hanya akan tercapai apabila orang tu mempunyai peribadi ataupun berakhlak baik, kan, dia membuat baik, dia baik kepada orang, kan. Jadi dia sampai kepada matlamat manusia agung tersebut. Okey. Jadi dia tak ada perbahasan tentang kematian, dia tak ada perbahasan tentang ilmu gaib, macam mana kehidupan selepas kematian dan sebagainya. Cuma dia menggalakkan untuk manusia ini berlaku baik, sebab untuk menjadi taraf tertinggi itulah Shunzi tu kan, untuk menjadi orang yang berperibadi agung dan juga budiman. Okey, kita sampai kepada penghujung lah kelas. Jadi kita faham daripada keseluruhan konsep yang kita dah tahu tadi, kita tahu bahawa setiap kepercayaan dia hanya menggalakkan kebaikan. Apa sahaja kepercayaan mereka pun, tapi mereka percaya bahawa kehidupan ini manusia itu tidak dijadikan saja-sajalah, tidak bermain-main, kan. Dia mempunyai peranan dia sendiri. Sama macam konsep Islam, agama-agama lain pun percaya kepada perkara tersebut. Konsep-konsep kebaikan lain pun percaya kepada manusia itu ada peranan dia tersendiri. Perlu mengamalkan nilai, perlu mengamalkan etika-etika tertentu sepanjang kehidupan mereka. Okey, jelas ya setakat ini. Terima kasih kepada semua. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat Ustazah lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.